Mari kita berdoa sebelum membaca merenungkan firman Tuhan. 在阅读思想上帝的话语之前，我们一同祷告。 Kami datang dalam ucapan syukur di hadapan-Mu ya Tuhan malam hari ini. 主，我们以感恩的心来到主你的面前。 Terima kasih kesempatan Tuhan berikan bagi kami datang memuji memuliakan nama-Mu dan juga mendengarkan firman-Mu. 感谢主，你赐给我们机会来赞美、歌颂你的名，来思想你的话语。 Tuhan tolong ketika kami membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. 主啊，求你帮助我们，当我们打开圣经的时候，求主也打开我们的心。 Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik. 求主让我们的心田成为一个丰盛的土壤。 Supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan itu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah nyata di dalam hidup kami. 好让你的话语在我们的心田能够生根，能够发芽，能够在我们的生命中结果子。 Berkati hamba-Mu yang menyampaikan dan menerjemahkan, Tuhan memakai kami bagi kemuliaan nama-Mu. 求主祝福你的两位仆人讲道的和翻译的，好让我们可以荣耀主的名。 Dan kami semua supaya kami bukan hanya jadi pendengar firman yang setia, tapi sungguh boleh jadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami. 求主也帮助我们大家，不只是能够成为一个忠心的听道者，但是也可以在我们的生命中遵行你的话语。 Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. 我们唯靠主耶稣的名，我们把这段时间讲道的时间献上给你。 Amin. 阿门。 Malam hari ini sama-sama kita akan membuka firman Tuhan dalam tema yang diberikan persekutuan dalam Tuhan. 我们今天将一起来思想上帝的话语，我们的主题是在主里的团契。 1 Korintus 15 ayat 50 sampai 58 kita akan membaca dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu sampai ayat yang ke-54 lalu dilanjutkan dengan bahasa Mandarin. 我们将一起来阅读一下《哥林多前书》第15章第50到第58节，第50到54节将用印尼文来读，然后第55到58节将用中文来诵读。 Saya bacakan bagi kita ayat 50 sampai 54 dalam bahasa Indonesia. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. 死啊，你的得胜的权势在哪里？死啊，你的毒钩在哪里？死的毒钩就是罪，罪的权势就是律法。感谢神，使我们借着我们的主耶稣基督得胜。所以我亲爱的弟兄们，你们务要坚固，不可摇动，常常竭力多做主工，因为知道你们的劳苦在主里面不是徒然的。 Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagian firman Tuhan ini adalah surat Paulus kepada jemaat di Korintus. 亲爱的弟兄姐妹，我们读的这段经文是保罗给这个哥林多教会写的一封书信。 Bagian 1 Korintus 15 ini dimulai dengan kebangkitan Yesus dan penampakan Yesus setelah kebangkitannya. 哥林多前书第15章的开头讲述了主耶稣的复活和复活后的显现。
Tetapi apa yang menarik dalam bagian ini adalah apa yang terjadi pada kita yang percaya kepada Yesus. 但是有趣的是，对我们信主的人来说，在我们身上发生了什么事呢？ Bukan hanya Yesus yang akan bangkit, tetapi kita yang percaya ada keyakinan akan kebangkitan kita juga. 不只是主耶稣复活，但是对我们信主的人来说，我们也相信我们将与基督一同复活。 Dan kalau saudara melihat bahwa bagian ini pada akhirnya ditutup dengan sebuah seruan kemenangan. Maut telah ditelan dalam kemenangan. 那么这一章节的结尾是得胜的欢呼，因为死被得胜吞灭。 Fakta Yesus yang mati dan bangkit bukan hanya fakta historis, tetapi juga menjadi pengalaman iman setiap kita yang percaya kepadanya. 那主耶稣死并复活，不只是一个历史性的事件，但是对我们也是相信主来说是一个我们的这个人生的体验。 Yesus melalui kematian dan kebangkitannya sudah menyelesaikan semua ini bagi kita. 接着主耶稣的死和复活，他已为我们成就这一切。 Karena itu kita bisa melihat misalnya di ayat 57 tadi, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. 因此，在哥林多前书第15章第57节，我们可以看到，感谢神使我们借着我们的主耶稣基督得胜。 Sekarang saudara, kalau dia sudah bangkit, dia sudah menang, kita percaya kepada dia. Apa yang menjadi bagian kita sebagai orang-orang yang percaya pada Kristus? 那如果他已经复活，他已经得胜，那么我们相信他的人，我们在他里面获得了哪些福分呢？ Itulah yang saya rindu malam hari ini secara fokuskan di ayat 58, Bapak Ibu Saudara sekalian. 因此呢，我们今天将重点讲一下第58节， Karena dimulai dengan kata karena itu. 因为这一节是用这个所以这一词来开头的。 Karena itu berarti karena semua yang ditulis sebelumnya Yesus yang mati dan bangkit itu. 所以是对前面所说的耶稣的这个死的耶稣和复活的耶稣的一个总结。 Karena itu, karena Yesus sudah mati dan bangkit, saudara-saudaraku yang kekasih, perhatikan, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. 所以，就是因为主耶稣已经死并复活，我亲爱的弟兄们，你们务要坚固，不可摇动，常常竭力多做主工，因为知道你们的劳苦在主里面不是徒然的。 Di dalam bahasa Inggris sebenarnya istilahnya cuma in the Lord. 在英文的这个翻译呢，其实它用的词是在主里面而已。 Terjemahan kita bahasa Indonesia menerjemahkan dalam persekutuan dengan Tuhan. 而在印尼语圣经的翻译是翻译成在主里面的团契。 Kalau saudara memperhatikan bahwa istilah dalam persekutuan dengan Tuhan atau di dalam Tuhan atau in the Lord itu adalah istilah favorit yang biasa Paulus pakai di dalam surat-suratnya. 大家可以注意到，其实保罗很常用的一些术语或者一些短语就是这个，就是在主里的团契或者在主里。 Kita bersekutu dengan Tuhan, kita bersatu dengan Tuhan, kita ada di dalam Tuhan. 我们与主团契，我们与主成为一体，然后成为一体， Dalam persekutuan dengan Tuhan. 就是在主里的团契。 Memang jangan berpikir secara kuantitas ya. 大家别想这个数量方面的， Tapi di dalam iman kita bisa memahami apa arti hal ini. 但是以我们的信心，我们可以理解到这个含义。 Ada anak kecil tanya, jadi sebenarnya saya dalam Yesus atau Yesus dalam saya? Mana yang benar? 有一个孩子问，所以到底是我在主里面，还是主在我里面，哪个对呢？ Di sekolah minggu dibilang mari undang Yesus ada masuk dalam hatimu. Berarti Yesus di dalam saya.
在主日学经常说到的是，就邀请主耶稣进入我们的心田。那意思就是说，主耶稣在我们里面了。 Berarti saya lebih besar dari Yesus, dia Saya- yang di dalam saya. 所以我比耶稣伟大，因为主在我里面。 Ini bukan matematika atau secara kuantitas kita melihatnya. 这不是从这个数学的角度可以这样解释的。 Karena Alkitab menggunakan istilah di dalam Kristus. Kita di dalam Kristus, Kristus di dalam kita. 因为圣经说我们在基督里，然后基督也在我们里面。 Ini adalah pengalaman hidup beriman orang percaya. 这是我们信徒的人生体验， Bukan hitung-hitungan matematika mana yang lebih besar ada di dalam siapa yang lebih besar. 也不是一个数学题，是哪个比较大，哪个在哪个里面。 Tetapi menunjukkan bahwa apa yang Yesus lakukan menjadi bagian yang saudara dan saya yang percaya kepadanya, kita menikmatinya juga. 但是就表明，主耶稣所做的，我们也可以享受。 Seperti kalau saudara ambil kapas, 就像如果大家拿一个棉花， saudara masukkan ke dalam air. 把它放到水中， Terus sekarang kita bilang itu kapas dalam air atau air dalam kapas. 所以现在我们就说，那个到底是棉花在水中呢，还是水在棉花里面？ Ini menunjukkan kesatuan yang dalam. 这是一种很深的一个合为一体的概念。 Sehingga apa yang Kristus alami, kematian dan kebangkitannya, 因此呢，主耶稣所经历的就是他的死亡和他的复活。 kita yang percaya kepadanya juga mengalami kematian terhadap dosa dan hidup bagi Allah. 所以我们信他的，我们在嘴里已经死了，然后我们也为主而复活。 Ada 3 hal yang saya ingin kita renungkan dari ayat ini berkaitan dengan istilah dalam persekutuan dengan Tuhan. 在这里，我想跟大家分享3个重点，有关这个在主里的团契这个概念。 Saudara bisa lihat yang pertama, persekutuan dalam Tuhan itu adalah anugerah Allah 第一个是，在主里的团契是神的恩典， untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan 为的是能够做主工， dan di dalam persekutuan juga dengan saudara seiman. 和与信徒的团契里。 Mari kita lihat yang pertama terlebih dahulu. 我们一起来看第一点， Persekutuan dalam Tuhan adalah anugerah Allah. 在主里的团契是神的恩典， Bukan kita yang menyelamatkan diri kita, tapi Kristus yang datang menyelamatkan kita. 不是我们拯救我们自己，而是主耶稣降世拯救我们的。 Inilah anugerah Allah yang indah bagi kita. 这就是上帝对我们每一个人一个伟大的、美妙的恩典。 Di dalam kekristenan, keselamatan bukan apa yang saya lakukan bagi Allah, tetapi apa yang Allah lakukan bagi saya. 在基督教里面，得救不是我们我们为主做什么，而是主为我们做什么。 Itulah yang dituliskan di dalam 1 Korintus 1 ayat 9. Mari kita lihat ayat ini sama-sama. 这就是哥林多前书第1章第9节所写的。我们一起来看这一段经文。 Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. 神是信实的，你们原是被他所召，好与他儿子我们的主耶稣基督一同得分。 Bukan saudara dan saya yang bisa berusaha bersatu dengan Kristus, tetapi Allah Bapa mengutus anaknya dan kita boleh mengalami persekutuan dengan Dia. 不是我和你能够靠我们的努力来与基督成为一体，但是神是派他的独生子来拯救我们。 Ini keindahan iman Kristen kita. 这就是我们信仰的美妙。 Bulan ini kita merayakan di akhir bulan biasanya hari reformasi. 那我们这个月底将庆祝我们教会的革命日。 Salah satu istilah yang penting adalah sola gratia. It's only by God's grace. Hanya karena anugerah Allah. 最重要的一点就是说，这靠恩典。 Kita boleh selamat hanya karena kasih karunia Allah, bukan perbuatan baik kita. 我们得救是本乎恩，不是靠我们自己的好，我们自己的善事。
Mari lihat hal yang kedua di dalam bagian ini. 我们一起来看第二点， Persekutuan dengan Tuhan adalah untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. 在主里的团契为的是做主工。 Mari saudara perhatikan ayat yang ke-58 yang kita baca tadi. 请大家再注意我们刚才所读的58节。 Paulus mengingatkan jemaat, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. 保罗提醒教会，亲爱的弟兄们，你们务要坚固，不可摇动，常常竭力多做主工。 Orang Kristen yakin pasti bangkit karena Kristus sudah bangkit. 我们信徒相信我们肯定会复活，因为基督已经复活了。 Tetapi selama kita hidup dalam dunia ini menanti Kristus yang datang kedua kali, 但是我们还在这个世上等待主耶稣第二次再来的时候， Tuhan mempercayakan pekerjaan-pekerjaan yang baik untuk kita lakukan. 主将好的事工信托于我们。 Dan bagaimana kita melakukannya? Dalam persekutuan dengan Tuhan. 我们要如何做呢？就是在主里的团契。 Orang Kristen bukannya jual semua, tunggu Yesus datang saja, malas-malasan di rumah. 我们基督徒不是把所有的财产都卖出去，然后在家里懒懒的等待主耶稣的第二次到来。 Orang Kristen adalah orang yang hidup hari ini, di dalam terang hari esok, bahwa Yesus pasti akan datang. 我们基督徒是生活在如今，然后我们在主的盼望里等待主的第二次再来。 Maka apapun yang Bapak Ibu Saudara sedang kerjakan dan lakukan, percayalah Allah punya rencana dan maksud bagi kita di dalamnya. 因此呢，无论我们做什么，我们要相信主在其中有他美好的计划。 Di dalam Alkitab ada kalimat ini, Saudara. 在圣经里有这样的一句话， Kolose 3 ayat 23. 哥罗斯第3章第23节， Lakukanlah seperti untuk Tuhan. 凡事都要为主而做。 Ketika saudara dan saya bersekutu dengan Tuhan, 当你和我在主里面有团契， maka Tuhan percayakan kehidupan yang di dalamnya kita bekerja seperti untuk Tuhan. 那上帝就信托我们在我们的工作中或者在我们的生活中要为主而做这一切。 Di dalam pekerjaan saudara, 在我们的事业工作中， dalam usaha 在 saudara, 我们的事业中， mungkin yang ada anak masih sekolah, masih kuliah, 或者孩子们还在上大学， sebagai ibu rumah tangga yang mengerjakan tugas sehari-hari, 我们身为这个家庭主妇做日常家务， semua itu tidak mudah, saudara. 这一切都是不容易的。 Apalagi kalau kita mau melakukannya seperti untuk Tuhan, oh jelas tidak mudah. 更何况如果我们要好像是为主而做的，很不容易。 Karena itu Paulus ingatkan, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu. 因此呢，保罗提醒我们要坚固，不可摇动。 Orang yang hidup di dalam Tuhan, bersama Tuhan adalah orang yang juga berjuang melakukan semua pekerjaannya bagi kemuliaan Tuhan. 那么在主里面的人，他肯定会竭力把这一切的工作都为主而做，荣耀主的名。 Mari lihat lagi hidup kita, pekerjaan kita, sudahkah kita melakukannya dengan yang terbaik seperti untuk Tuhan? 我们一起来看一下我们的生命、我们的工作等，我们是否已经把做这一切是为主而做的。 Yang terakhir saudara, yang ketiga, persekutuan dalam Tuhan adalah dalam juga persekutuan dengan saudara seiman. 第三点也是最后一点，在主里的团契也等于是与信徒的团契。 Nasihat Paulus di dalam bagian ini bukan hanya untuk satu orang. 那么保罗在这里的劝勉不只是针对一个人的。 Karena Paulus katakan, karena itu saudara-saudaraku bukan cuma satu orang, tapi sekelompok orang, yaitu jemaat Tuhan. 因为保罗在这里写的是我亲爱的弟兄们，所以不是针对某些人，但是是那边的教会。 Saudara, saya cari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari BIS. Di situ lebih jelas terlihat kalau saudara perhatikan ada istilah kalian yang tidak muncul dalam terjemahan baru kita.
那么在其他的这个圣经的翻译版本呢，那边也是有出现了你们这些词。 Perhatikan nasihat ini. Oleh sebab itu saudara-saudara yang tercinta, hendaklah kalian kuat dan teguh. Bekerjalah terus untuk Tuhan dengan sungguh-sungguh, sebab kalian mengetahui bahwa semua yang kalian kerjakan untuk Tuhan tidak akan percuma. 请大家注意，所以我亲爱的弟兄们，你们务要坚固，不可摇动，常常接力，多做主工，因为知道你们的劳苦在主里面不是徒然的。 Tuhan tidak hanya memanggil kita seorang diri, Tuhan panggil kita di dalam jemaatnya. 主不只是呼召我们单独一个人的，但是主也是呼召我们这个全体的会众。 Kalau bilang saya bersatu sama Tuhan tapi saya malas ketemu saudara seiman, itu tidak klop dengan apa yang kita baca hari ini. 如果我们说我们是在主里面，但是我们很懒得跟其他的人团契，那跟我们今天所阅读的经文就不符合了。 Kalau saudara dan saya bersekutu dengan Tuhan, maka kita juga rindu bersekutu dengan anak-anak Tuhan yang lainnya. 如果我们与主团契，那我们肯定也是很渴慕与其他的信徒团契。 Persekutuan dengan Tuhan bukan hanya masalah pribadi, tetapi masalah komunal. 我们与主的团契不只是我们个人的问题，而是我们群体的。 Saya menutup dengan ayat Ibrani 10 ayat 25. 那么我们以这个希伯来书第10章第25节结束我们今天的 Kepada 讲道。 jemaat waktu itu penulis Ibrani mengingatkan, 那么针对当时的教会， janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Dari dulu sudah ada yang malas saudara ya. Dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. 你们不可停止聚会，好像那些停止了惯的人，倒要彼此劝勉，既知道那日子临近，就更当如此。 Kita bersyukur sudah banyak orang yang juga mulai kembali ke gereja, 感谢主，已经有很多人已经回到教会了， kembali bersekutu bersama, 回到与我们信徒这个团契。 dan kita rindukan persekutuan dengan Tuhan ini kita alami bersama-sama. 那么我们也渴慕我们能够一起与主团契。 Ingatlah persekutuan dengan Tuhan adalah anugerah Allah. 大家要记得，在主里的团契是神的恩典。 Bersekutu dengan Tuhan berarti saudara dan saya mengerjakan pekerjaan Tuhan, memberi yang terbaik kepada Allah. 在主里的团契也意味着我们是做主工，把我们最好的奉献给主。 Dan persekutuan dengan Tuhan kita nikmati juga dalam komunitas umat Allah. 在主里的团契，我们也是与其他的信徒一起团契。 Tuhan menolong kita bukan cuma jadi pendengar firman, tapi boleh menjadi pelaku-pelaku firman. 但愿上帝帮助我们，不只是成为听到的人，也是可以把主的话遵行。 Mari sama-sama kita boleh berdiam diri di hadapan Tuhan. 我们一起在上帝的面前静下心。 Bagi jemaat yang bisa berlutut, mari sama-sama kita berlutut di hadapan Tuhan. 可以跪下来的弟兄姐妹，请您跪下来。 Kita masuk dalam waktu refleksi ini. 我们进入这个个人反省的时间。 Apa yang sudah Tuhan katakan kepada saudara malam hari ini lewat firman-Nya, lewat pujian? 今天晚上，主通过他的话语和赞美诗歌向你说什么呢？ Mari ingat kembali, adakah hal yang Tuhan secara khusus ingatkan, katakan kepada kita malam ini? 仔细想想，今天主有没有特别对我们说话？ Selanjutnya, apa yang akan saudara katakan kepada Tuhan malam hari ini? 接下来你想对主说什么呢？ Mari sampaikan kepadanya. 我们要对主说， Meresponi Tuhan, meresponi firman di dalam doa. 在我们的祷告中回应上帝的话语。